Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali kiram wa ashabil izam syai'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bara Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah kepada orang-orang yang asing. Alhamdulillah. Hormati fadil tuan imam kita yang telah mengimamkan solat maghrib tadi. Seterusnya tak lupa juga tuan Bilal kita, tak lupa juga tuan Siak kita, kemudian pengurusi masjid. Ada? Pengurusi ada? Tak ada. Kitalah pengurusi. Seterusnya jawatan kuasa lah sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat Allah taala. Alhamdulillah, kita panjat kepada syukur Allah taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama insya-Allah untuk kita sambung kuliah. Jadi kita dah masuk fasal yang seterusnya. Kita masuk dalam bab beriman dengan qada dan qadar pula lah. Kita dah bincang hari itu banyak berkenaan dengan syurga, dengan neraka dan sebagainya, dan juga tajuk-tajuk lain. Jadi malam ni kita lihat pula tentang beriman dengan qada dan qadar Allah. Baik. Jadi apakah maksud dengan beriman dengan qada dan qadar Allah? Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darina. Amin. Telah berkatalah oleh musannif atas pemgarang kitab, dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada ilmiah insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Jadi maksud beriman dengan qada dan qadar ialah mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa di seluruh alam ini untuk menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan juga kehendaknya Allah sendiri, tanpa diganggu oleh sesuatu kuasa asing ataupun kuasa yang lainlah yang selain daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, beriman dengan qada-qadar ialah mempercayai bahawa ataupun meyakini pun bolehlah, mempercayai, meyakini kan, bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa di seluruh alam ini
untuk menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, tanpa diganggu oleh sesuatu kuasa yang selain daripada kuasa Allah. Kerana memanglah tiada kuasa pun yang mampu untuk melawan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah Taala lah segala yang terdapat di langit dan juga di bumi. Semua terdapat di langit di bumi, sama ada yang kecil ataupun yang besar, yang halus, yang kasar, semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la tataharraku zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak satu atom, satu zarah, satu benda kecil pun di dalam alam ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dengan izin Allah Taala. Tak ada izinnya tidak akan berlaku juga. Macam tu. Baik, dengan kata lain di sini bahawa satu perkara yang telah berlaku atau yang sedang berlaku, telah berlaku, sedang berlaku, yang akan berlaku, kan? Sayati zaman akan berlaku kemudian, sehari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, 100 tahun lagi, kan? Semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Semuanya adalah tertakluk di bawah qada dan qadar Allah, takdir Allah untuk menentukan dan menetapkan kedudukan sebenar sesuatu perkara tadi terjadi. Satu perkara tadi terjadi. Justru itu tuan-tuan, apa sahaja yang terjadi dalam alam ini, kan, alam jagat ini, semuanya berjalan sesuai dengan ilmu dan iradah Allah yang direncanakannya sejak mula lagi mengikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam alam yang mawjud ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Surah Ar-Ra'd ayat 8. Wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Tiap-tiap satu itu adalah tetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu, dengan kadar yang tertentu. Mana dia dah ada dah. Sebelum alam ni ada pun dah ditentukan untuk kita. Sebelum kita wujud di alam dunia ini, kita dijadikan Allah Ta'ala, kita di alam roh lagi pun Allah Ta'ala dah tentukan dah. Ada satu riwayat yang nyatakan Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, kan, setiap kamu itu, kan, kejadian kamu tu dalam perut ibu kamu tu dalam keadaan 40 hari. 40 hari dalam keadaan nutfah. Kemudian 40 hari dalam keadaan alqah. 40 hari dalam keadaan mudrah. Nutfah tu benda tu nutfah. Nutfah ialah pencampuran air mani. 40 hari dalam keadaan pencampuran air mani lelaki dan perempuan, kan, suami isteri. Lepas tu 40 hari dalam keadaan alqah, segumpal darah. 40 hari dalam keadaan mudrah, segumpal daging. Lepas tu nanti barulah sama ada nak dicipta ataupun tak nak dicipta, nak dijadikan ataupun tak nak dijadikan. Ada malaikat yang tugaskan akan bertanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bagaimana dengan makhluk ini? Nak dijadikan atau tak nak dijadikan? Kalau Allah Ta'ala kata dijadikan, maka dijadikan sebagai makhluk. Kalau Allah Ta'ala kata tak dijadikan benih tu, maka tak jadilah dia. Maka akan berlakulah keguguran kepada seorang ibu. Ibu itu gugurlah kandungan dia. Kalau Allah Ta'ala takdirkan jadi. Kemudian ditentukan tentang ajal dia, rezeki dia, kan, bahagia ke, derita ke dan sebagainya, semua dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Semana setiap benda tu dah tentu Allah Ta'ala, dia azali. Cuma apabila kita hidup dalam dunia ni, kita ada usaha dan ikhtiar. Manusia ada usaha dan ikhtiar. Walaupun benda tu dah tentukan di azali, boleh diubah dengan syarat kita usaha dan ikhtiar. Kita berdoa kepada Allah. Kalau takdirkan azali umur kita contohnya 60 tahun, kita doa kepada Allah Ta'ala dipanjangkan umur.
maka kemungkinan umur kita meningkat. Meningkat. Kan? Kerana adanya qada mubram, ada qada mu'ali. Ada qada yang boleh diubah, ada qada tak boleh ubah lagi. Qada yang tak boleh diubah, itulah qada-qada yang berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Qada yang boleh diubah, qada yang terdapat di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz boleh ubah lagi, tetapi dengan syarat manusia tu kena usaha dan ikhtiar. Kalau rezekinya ditentukan di Lauh Mahfuz, rezekinya sebanyak berapa banyak hari tu, ataupun dalam setahun berapa banyak rezeki dia, Allah Taala tentukan. Tapi dengan usaha dia lebih dan sebagainya, maka benda tu boleh ubah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena faham tu konsep qada dan qadar. Jangan kita hanya kata aku beriman dengan qada dan qadar, tapi tak usaha apa-apa. Duduk ya kan? Tidur macam tu. Harap pemberian daripada orang lain. Harap orang kata orang hantar pisang kat kita. Harap orang kata hantar buah apa? Buah temikai ke, buah duku ke, buah lansat ke, manggi ke, durian ke, harap yang macam tu. Orang hantar kat kita tanpa ada usaha. Boleh ke dapat? Tak boleh dapat. Kan? Kalau dapat pun sikit je lah. Ustaz dia kata ulat dalam batu pun ada rezeki dia. Saya cakap, pandailah cakap tu. Ulat dalam batu pun ada rezekinya ustaz. Memanglah ulat dalam batu ada rezeki je. Tapi taklah banyak. Sikit je lah. Kau nak lebih kan? Nak lebih kena usaha lah. Memanglah rezeki. Kita duduk kat rumah pun ada juga rezeki. Kadang orang hantar pisang. Ada tak? Ada orang hantar pisang kat rumah kita. Siang tengok kan si Mamat tu kan tak bekerja, duduk je kan, melangok ya kulu kili. Orang pun kesian, bagilah pisang. Orang pun kesian, ululah duit, ambil lah RM10 belanja kau jual malas, tak? Makna ada juga orang kesian kat dia tu. Kenapa? Kerana tawakal tadi. Dia kata walaupun ulat dalam batu pun dapat rezeki. Dia cakap macam tu. Nampak? Memang ada rezeki. Selagi mana orang kata hidup dalam dunia ni, memang ada rezeki dia. Selagi mana Allah Ta'ala malaikat maut tu boleh cabut nyawa tu, kan? Selagi mana malaikat maut tu tak sampai hati lagi malaikat maut nak cabut nyawa dia, selagi tu ada rezeki dia. Tak banyak lah, cukup berpada-pada ialah dengan apa yang ada. Nak lebih kena usaha lah, tu tak? Atau kena faham tu konsep qada dan qadar Allah Ta'ala. Sama juga macam konsep tawakal. Konsep tawakal, tu tak? Ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan menaiki seekor unta, kata silap. Dia terus masuk jumpa dengan Rasulullah SAW untuk bertanyakan suatu berkenaan dengan suatu perkara lah. Tapi dia tidak menamatkan unta dia. Dia biarkan unta dia bebas macam tu je. Maka Rasulullah SAW kata, pergilah tambat unta kamu tu dahulu. Lepas tu datanglah balik tanya dengan aku masalah kamu. Semana kat situ ada konsep tawakal kan? Tawakal pada Allah. Mana tawakal pun maknanya ada juga usaha juga. Tawakal pun mesti ada usaha. Apalagi qada dan qadar Allah. Nak berjaya kena ada usaha. Nak cemerlang kena ada usaha. Tak? Semua kena ada usaha. Kerana memang hidup dalam dunia ni tidak pernah lepas daripada usaha. Memang kalau tak nak usaha, duduk dalam syurga. Tak nak usaha dalam syurga lah. Jadi tak ada bulan tentu kan. Tak pasti lagi syurga neraka ni. Masya Allah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Firman Allah Ta'ala ini memberi pengertian yang jelas. Ayat tadilah. Wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Tiap-tiap sesuatu adalah tetapkan di sisinya dengan kadar tertentu. Jadi firman Allah Ta'ala ini tuan-tuan memberi pengertian jelas bahawa sesuatu perkara atau perbuatan, okey tak? Jalan. Yang sudah ditentukan dan ditetapkan Allah Ta'ala bukanlah kerana mengikut dorongan kemahuan atau perintah sesiapa pun, malah adalah secara mutlak mengikut peraturan dan ketetapan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebagai qada dan qadar. Sebagai qada dan qadar.
Apakah dikatakan qada, apa dikatakan qadar? Tu pun nak tahu juga kan. Apa dikatakan qada, apa yang dikatakan qadar. Qadar ialah sesuatu peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala untuk semua yang ada di alam yang maujud ini. Itu dikatakan sebagai qadar. Qadar ataupun takdir, sesuatu peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala untuk semua yang ada di alam maujud ini. Berhubungan dengan maksud dengan qadar ataupun takdir, Imam Nawawi menyebutkan bahawa qadar atau takdir semua perkara, iaitu semua perkara atau benda yang maujud di alam dunia ini ditentukan dan ditetapkan mengikut garisan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sesuatu itu berlaku ataupun terjadi. Itulah dinamakan sebagai qada, sebagai qadar. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Kalau qada pula ketentuan Allah. Kalau qadar pula, qada pula ialah ketentuan Allah Taala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takdir tadi peraturan. Tadi peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah Taala. Qada ketentuan pula. Ketentuan dia. Atau lebih kepada benda yang telah ditetapkan, ditembuskan oleh Allah Ta'ala. Benda itu dah tembus, dah lulus, diluluskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga boleh dikatakan sebagai qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So tuan-tuan, wajib kita beriman kepada qada dan qadar. Tidak boleh lari. Janganlah kita kata aku tak perlulah tentang qada-qadar ni. Buat apa ni? Tak wajib percaya pada qada-qadar. Tak boleh. Qada-qadar termasuk dalam rukun iman. Siapa tak percaya qada-qadar, mana dia terkeluar daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata, yang dikatakan iman itu antuk minaubillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam. Satu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah Jibril tanya dengan Nabi beberapa soalan, antaranya tentang iman. Ma iman? Apa dia kata iman ya Rasulullah, ya Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, antu'minu billah. Antu'mina billah, bukan beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rasulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan akhir akhirat. Wa tu'mina bil qadar khairi wa syarri, dan beriman dengan qadar baik dan juga qadar buruk. Qadar baik dan qadar buruk. Nampak tak? Jadi maknanya Allah Ta'ala itu yang mencipta benda baik dan benda buruk. Cuma dari segi adab kita pada Allah, tak sesuai lah kita kata Allah Ta'ala itu mencipta benda buruk. Dari segi adab kita lah. Tapi hakikat begitu. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala yang menciptakan, sama ada benda baik atau buruk. Allah Ta'ala menciptakan lembu, benda baik kan, binatang baik. Allah Ta'ala juga mencipta babi. Tak? Allah Ta'ala juga mencipta menjadikan benda-benda buruk lah. Anjing kan, najis yang mughalazah. Najis mughalazah ada, najis muhafafah dan sebagainya kan. Nampak tak? Jadi siapa yang mencipta? Allah. Ada satu golongan namanya golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ni mereka berpandangan bahawa Allah Ta'ala mencipta salah wal islah, benda baik dan lebih baik. Allah Ta'ala tidak mencipta benda buruk. Tapi dalam konteks akidah ahli sunnah ini, benda baik dan benda buruk itu semuanya hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham Mu'tazilah atau tidak? Dia kata benda buruk tak ada. Allah Ta'ala tak cipta benda buruk. Allah Ta'ala cipta benda baik je. Dia katakan salah wal aslah, benda baik ataupun benda yang lebih baik. Itu mengikut kepada percayaan akidah golongan-golongan Mu'tazilah.
Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah juga menyebut dalam Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Surah Al-Imran ayat 26 hingga 27. Apa maksudnya tuan-tuan ayat ini? Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha'. Kata oleh ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kuasa pemerintahan. Tu'til mulka man tasha'. Kan dia boleh memberi kekuasaan pada siapa yang hendak. Tu'til mulka man tasha'. Dia boleh beri kekuasaan pada siapa yang hendak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Dia boleh juga mencabut kekuasaan siapa yang hendak. Kan? Wa tu'izzu man tasha'. Dia boleh memuliakan siapa yang hendak. Wa tu'izzu man tasha'. Dia juga boleh menghinakan sesiapa yang hendak. Biyadikal khair, dan di tangannya lah, kuasanya lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu di atas sesuatu tu maha berkuasa. Kemudian tulijul laila fin nahar, dia memasukkan malam dalam siang. Dia memasukkan malam dalam siang. Wa tulijul nahar fil lail, dan memasukkan siang ke dalam malam. Memasukkan itu bukan makna siang bercampur malam, tidak. Kerana siang tak boleh campur dengan malam. Siang-siang, malam-malam. Tak? Mana memasukkan tu silih bergantilah. Silih berganti, bila habis siang maka ada malam, habis malam ada siang. Itu maksudnya tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Dia memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal maiti, dan mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Mengeluarkan hidup pada yang mati. Wa tukhrijul maita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati pada hidup. Dia mengeluarkan benda hidup daripada mati. Apa benda hidup daripada mati? Benda mati apa dia? Contoh telur. Telur kan benda mati. Kan telur ayam. Jadi dalam tu ada ayam. Jadi ayam tu keluar daripada telur. Ayam tu keluar daripada telur itu. Faham tak? Kita dah katakan wa tukhrijul hayya minal maiti, dia mengeluarkan yang hidup daripada benda yang mati. Wa tukhrijul maita minal hayy, dan mengeluarkan benda mati benda hidup. Mana keluarkan telur daripada tubuh badan ayam. Telur, kan? Telur tu keluar daripada tubuh badan ayam. Kan? Telur tu kan benda mati. Ibalah silah macam benda matilah. Wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab, dan memberi rezeki sesiapa yang dikehendaki. Nampak tak? Dalam ayat ini tuan-tuan, kan ada tak sebut tentang qada qadar? Ada tak sebut tentang qada qadar? Di segi zahiriatnya macam tak ada sebut pun ustaz. Sebenarnya ada kata tidak? Ada. Antaranya ialah Allah Taala memberi kerajaan kepada dia nak, siapa dia nak. Dia saja yang boleh menentukan siapa yang layak menerima kerajaan. Dan juga dia menentukan siapa yang dia nak cabut kerajaan. Nampak? Kerana kuasa kerajaan ni ialah sementara je. Tak? Jawatan dipegang macam menteri apa benda tak? Tu semua adalah sementara je. Sampai masanya kalah. Contohlah, kalah, bubar ke apa benda lah. Yang sekarang tengah sibuk kan, tengah panas kan. Sampai dah berlaku. Badak. Allah Ta'ala boleh bagi kuasa. Kalau kau tak pandai nak jaga kuasa, akhirnya Allah Ta'ala aku cabut balik. Kerana kuasa ni adalah pinjaman saja. Kan? Kuasa pinjaman sahaja. Aku boleh ambil bila aku nak. Dan aku boleh bagi bila masa aku nak bagi, aku bagi. Okay? Macam tu. Sebabnya bila kita ada kuasa, jangan kita nak belagak. Jangan belagak. Jangan kita ikut suka aku lah, aku nak buat apa. Main langgar je. Suka hati aku lah, aku nak buat apa, main langgar je kan. Akhirnya macam mana?
Allah Ta'ala mencabut semula kekuasaan. Allah Ta'ala bagi nanti pada orang lain yang lebih layak menerima kekuasaan tadi. Baik. Wa tu'izzu man tasya, dan dia juga boleh muliakan siapa yang dia nak. Dia juga boleh menghinakan sesiapa yang dia nak. Itu kuasa Allah Ta'ala. Sebabnya kita dalam dunia ni, kita janganlah sombong. Jangan takabur. Kan? Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Aku tak suka di kalangan mana-mana hamba-Ku yang takabur. Kemudian dalam satu hadis kursi pula menyebutkan bahawa maknanya kesombongan, kemuliaan itu merupakan selendang aku. Kesombongan, sifat takabur merupakan selendang aku. Siapa yang mencabut selendangku, maka aku tak redha dengan dia. Mana sifat mutakabbir itu adalah sifat Allah. Dia salah satu daripada nama Allah, mutakabbir. Kan? Kesombongan. Kan? Kehebatan Allah. So jangan kita mencabut sifat dia. Kalau kita cabut sifat dia, maka dia murkalah pada kita. Macam tu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dia atas sesuatu tu maha berkuasa. Begitu juga dengan kata malam, kan? Allah Ta'ala memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga boleh menstopkan benda tu. Allah Ta'ala boleh menghentikan. Maknanya kalau siang masuk malam, tiba-tiba berhenti siang. Tak ada malam-malam. Boleh tak berlaku begitu? Boleh. Boleh kalau Allah Ta'ala nak. Contohnya kalau contoh orang tinggal di kutub ke, orang tinggal di kutub ataupun orang yang tinggal di kutub utara atau selatan, ada masanya tempoh siangnya lama. Lama tempoh siangnya. Nak tunggu tempoh malam tu lambat benar kan? Berjam-jam, kata berpuluh-puluh jam baru jumpalah tempoh malam. Kita ni senanglah 24 jam, mana 12 jam siang, 12 malam. Tapi ke kutub utara, kutub selatan tak rapid macam tempat kita dah. Tak rapid 12 jam, 12 siang tak rapid. Malahan kadang-kadang sebulan dalam gelap kan. Sebulan dalam keadaan terang gitu. Sebulan dalam keadaan gelap macam tu. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan belajar geografi dulu fahamlah tu. Kat sekolah ada belajar kan geografi kan. Sekarang geografi ke tak? Dulu tak geografi kan. Dulu waktu saya sekolah tu namanya ilmu alam. Teringat tak? Kita belajar dulu. Kita belajar dulu sekolah rendah, sekolah menengah kan. Mata pelajaran ilmu alam dia kata. Sekarang tak ada geografi dipanggil macam tu. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita lihat lagi. Jadi firman Allah Ta'ala tersebut adalah jelas dalil, menjadi dalil dan bahawa qada dan qadar itu adalah tertakluk di bawah pentadbiran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara mutlak. Di mana Allah Ta'ala yang menentukan kedudukan makhluk itu mengikut qada dan qadar, sama ada baik atau buruk. Kemudian firman Allah Ta'ala yang tercantum dalam ayat tersebut itu juga bolehlah disimpulkan kepada beberapa perkara. Okey, kita nak simpulkan ayat tadi. Yang pertama, Allah Ta'ala adalah Maharaja secara mutlak yang berhak memerintah dan menguasai seluruh kerajaan di alam dunia ini. Nampak? Dia adalah Raja, Maharaja secara mutlak. Walaupun ada manusia menggunakan gelaran Maharaja. Ada juga manusia menggunakan contohnya Duli yang Maha Mulia kan. Duli yang Maha Mulia. Mana ada manusia menggunakan benda itu? Habis salah ke tidak kalau manusia menggunakan istilah begitu? Maharaja. Ada manusia menggunakan istilah begitu. Tak salah juga kita guna manusia menggunakan istilah itu yang Duli yang Maha Mulia apa benda tu kan. Tapi kita jangan niat etikatkan bahawa kan raja itu sebagai Tuhan. Tu je. Kalau kita ingatkan, kita etikatkan raja itu Tuhan, tak salahlah. Kita niatkan, walaupun kita sebut Duli yang Maha Mulia, kita tak boleh niatkan itu sebagai Tuhan. Tetapi dia tetap sebagai manusia, cuma diberi sesuatu kelebihan oleh Allah Ta'ala sebagai ketua negara. Macam tu. Baik, yang kedua, Allah Ta'ala berhak mengurniakan kerajaan
atau kekuasaan pemerintah kepada siapa saja yang dikehendaki. Nampak? Dia berhak menggunakan. Dia boleh hak mencabut. Kalau dia tak reda, dia cabutlah. Kalau ada reda, insya-Allah benda tu berpanjangan. Sampai masa 5 tahun buat pelihara lagi kan. Mana tak ada masalah. Dalam perjalanan 5 tahun tak ada masalah. Lepas 5 tahun esok pelihara lagi, tak ada masalah. Allah Ta'ala reda lah tu. Tapi kalau Allah Ta'ala tak ada, macam mana? Itu yang berlaku. Yang ketiga, Allah Ta'ala berhak mencabut kerajaan dan kekuasaan memerintah itu dari siapa saja yang dikenal. Yang keempat, Allah Ta'ala mengurniakan sesuatu kurniaan yang atau mengambil kembali kurniaannya itu adalah mengikut sunatullah yang berlaku dalam perkara-perkara tersebut. Nampak? Allah Ta'ala mengurniakan suatu pengurniaan atau mengambil kembali kurniaan tadi mengikut kepada sunatullah. Mengikut pada sunatullah. Nikmat pada kita pun itu juga. Kan? Nikmat kesihatan. Waktu kita muda kan sihat, kan? Badan sihat, mata pun terang, tak payah pakai cermin mata. Kan? Telinga pun clear, jelas. Mulut pun boleh bercakap petah. Tangan pun kuat. Tak? Boleh angkat orang kata 100 kilo, 200 kilo. Tak? Boleh angkat kan? Dululah waktu muda. Sekarang ni angkat larat tak? Berapa kilo lah yang larat? Kalau sekarang ni. Kalau boleh angkat 200 kilo, hebat lagi lah. Gotah. Gotah sekirap tu dipikul je ni. 200 kilo. Okey je, tak ada masalah. Kayu balak tu. Kan? 500 kilogram. Selamba dia angkat. Waktu muda lah. Dah tua tak larat dah. Digolak kat kayu tu. Kau nak angkat dan ada tolak kau kan gobah. Terkelicik sikit kan? Dah gobah. Nak angkat dan pula kata kayu balak tu kan. Itu juga kotah tu juga. Tapi ada juga orang-orang walaupun dia dah tua, masih kuat lagi kudrat dia. Ada juga macam tu. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Tapi ada juga yang tak larat. Macam tu. Ada juga macam orang yang lahir-lahir memang dia punya mata tu memang tak terang. Memang dah kena pakai cermin mata. Tengoklah budak-budak sekarang ni. Kecil-kecil dah kasih mata dah. Nampak? Itu belum besar tu. Dah tua besok. Kecil-kecil pun dia punya mata pun, dia punya power pun dah kuat. Tebal je mata dia. Besok kalau dia besar, dah tua, agak tak macam mana tebal je mata dia. Tak macam tebal je mata dia. Nampak? Itulah yang hakikat yang berlaku. Tapi walaupun contoh mata kita tak terang ke, mata kita rabun ke, tapi jangan hati rabun sudahlah. Saya tengok Qori tu kan, Qori yang Kelantan kan. Hebat dia baca Quran. Buta tuan-tuan, buta. Tapi dia punya suara memang bagus. Juara dia kan. Macam tu. Orang celik pun tak boleh lawan dia. Orang celik betul lawan. Orang hebat pun Taranum pun tak boleh lawan. Dia hebat lagi. Masya Allah kan. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi pada dia lah. Baik, kemudian yang kelima, Allah telah berhak memuliakan siapa saja yang dikehendaki dan memberi pertolongan padanya untuk mencapai kemuliaan itu setelah melakukan sebab-sebab yang boleh digunakan untuk memperoleh kemuliaan tersebut. Allah Ta'ala berhak memuliakan siapa yang hendak. Allah Ta'ala juga berhak merendahkan sesiapa saja yang Allah Ta'ala kehendak dengan mentakdirkan orang itu menjadi orang yang paling hina. Orang yang paling hina Allah Ta'ala jadikan. Kenapa Allah Ta'ala mentakdirkan orang itu hina? Adakah Allah Ta'ala sengaja mentakdirkan begitu? Tidak juga. Kadang manusia itu sendiri mencari. Kadang manusia itu mencari, kata perangai macam tu, akhirnya dia jadi hina sebabkan perangai yang dipilih. Kan saya cakap tadi, manusia ada usaha dan ikhtiar. Sama ada nak usaha untuk baik ataupun nak usaha untuk tak baik. Kalau dia berusaha dengan benda yang tak baik, dia mendapat sesuatu tu dengan contoh dengan cara menipu orang kan, orang kata mempelekehkan orang dan sebagainya untuk mendapatkan sesuatu jawatan,
pangkat dan sebagainya, akhirnya besok dia jatuh juga. Dia akan jatuh dalam keadaan hina. Sebagaimana dia menipu orang, menghinakan orang, akhirnya dia akan jatuh hina juga. Kerana memang roda putaran dia begitu. Sunnatullah begitu perjalanan dia. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat adil. Allah Ta'ala bersifat adil. Adil ni kat dunia pun Allah Ta'ala boleh berlaku adil, apalagi besok akhirat. Allah Ta'ala lagi adil. Al-adlu, salah satu sifat yang ada pada Allah ialah al-adlu, adil. Kemudian yang ketujuh, semua perkara kebaikan atau keburukan adalah terletak di bawah kekuasaan Allah, menetapkan sebagai qada dan qadar. Yang kelapan, Allah Ta'ala berhak memberi dan mengambil kembali semua pemberiannya, dan berhak juga memberi kemuliaan dan kehinaan, dan juga berhak memberi kemanfaatan dan kemudaratan kepada sesiapa yang dikenakinya. Kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa melakukan suatu perkara itu sesuai dengan kehendak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kesembilan, sebagai bukti dan tanda kuasa Allah Ta'ala, dapat dilihat dengan jelas apa yang berlaku di alam dunia ini, iaitu masa dan waktu itu silih berganti dengan lekasnya. Siang boleh berganti malam, malam berganti siang. Itu juga peraturan dan suasana dan keadaan di alam ini. Setiap manusia dan makhluk Allah Ta'ala itu alam. Nampak? Kita tak boleh buat apa. Contoh sekarang ni penyakit wabak kan. Wabak apa tu? Corona, kereta corona tu lah. Coronavirus. Sekarang dia tak panggil corona ke dah? Dia panggil apa? Covid lah kan. Covid. Besok tuan-tuan, cucu tuan-tuan jangan letak nama Covid. Itu orang kata, kenapa nama Covid? Kan? Teringat dulu kisah wabak, dia kata. Wabak Covid. Maka letak nama cucunya Covid. Okay? Covid ni nampak macam nama sodap kan? Macam sodap nama Covid, corona kan? Macam sodap, tapi sangat berbahaya kan? Virus. Jadi bila Allah Ta'ala dah hantar virus tu, penyakit tu, semua orang tak boleh nak buat. Tak boleh apa kan? Doktor pun mati tuan-tuan. Masya Allah. Doktor pun mati. Biasa doktor dia akan cakap pada pesakit, kau ni tak lama nak mati ni. Kan biasa doktor dia akan ramal begitu kan. Tuan ni nampak tak ada harapan ni dah, buatlah balik beritahu keluarga ni, buatlah balik. Kami dah tak ada, dah cuba dah usaha dah, buatlah balik. Mana tak lama lagi tu meninggal lah tu. Ni tiba-tiba siapa meninggal? Doktor meninggal dulu. Nampak? Masya Allah. Hebatnya, maknanya ganasnya kuman tu lah. Kuman tu je punya ganas. Kan? Sekarang pun dah berapa ribu dah mati kan. Macam tu. Yang kena jangkit lagi tak berapa puluh ribu pula. Yang mati dah sekian ribu. Yang kena jangkit dah sekian puluh ribu. Masya Allah. Jadi kita minta berlindung Allah Ta'ala, janganlah sampai itu benda ke situ, ke kita ni lah. Macam tu. Itu semua adalah salah satu dalam bentuk pembalasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga sebut kan, bahawa tidak berlaku kerosakan dalam muka bumi ini kan, melainkan semuanya akan mendapat pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zaharal fasad fil bad wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah zahirlah kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Sebabkan tangan-tangan manusia. Kenapa Allah Ta'ala hantar benda tu? Mesti sebab. Takkan saja-saja Allah Ta'ala hantar, tak ada. Mesti ada sebab Allah Ta'ala hantar. Salah satunya memanglah kan, aku nak tunjukkan kau ni siapa paling kuasa, aku ke kau, kata Allah. Aku ke kau, kau berlagak hebat dalam dunia. Okey, aku hantar. Kumannya aku hantar. Kau tak boleh buat apa dah. Itu boleh hantar benda lain lagi, benda-benda yang besar-besar kan, dengan taufannya, puting beliungnya, gempa bumi, apa benda dah, benda yang saiz-saiz besar-besar ni kan, ataupun hujan batu daripada langit, boleh Allah Ta'ala hantar hujan batu daripada langit. Sebagaimana umat dahulu, contohnya umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut
maknanya lelaki kan buat hubungan seks dengan lelaki. Kan? Jadi Allah Taala datangkan malaikat. Hantar malaikat, yang mana malaikat tadi mengangkat kota Sodom tu, kota Nabi Lut tu diangkat ke langit, kemudian dicampakkan ke bumi dan dihujan batu daripada langit secara bertubi-tubi ke atas kota tersebut. Mana? Mana Allah Taala boleh buat? Cuma Allah Taala ada sifat lagi, sifat Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah Taala Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tapi kalau Allah Taala dah marah, dah murka, tak boleh buat apa hantar ulat dia. Kalau zaman dulu Nabi Musa tu, apa Allah Taala hantar kepada kaum Kipti tu? Kaum Nabi Allah Musa, kaum Fir'aun. Yang mana kaum Fir'aun ni menindas umat Bani Israel. Jadi Allah Taala hantar apa? Allah Taala hantar belalang. Allah Ta'ala kata kutu-kutu, kumal, kutu. Kan? Kemudian dafadek, Allah Ta'ala menghantar kata-kata. Allah Ta'ala kutu kata-kata. Kemudian Allah Ta'ala hantar dam, darah. 4 jenis benda Allah Ta'ala hantar kepada kaum Kipti, mana yang kaum yang menindas kaum Bani Israel pada zaman Fir'aun, Natullah. Yang pertama Allah Ta'ala apa? Hantar belalang, jarat belalang. Kemudian Allah Ta'ala apa? Hantar dafadek, kumal, kutu-kutu. Mana-mana pergi kutu, kata sana, kata sini, tak tidur pun susah. Kemudian Allah Ta'ala kata-kata hantar juga. Bila time kata, bila tengok lah kata. Musim kata, istilah kita musim kata kan. Bila time musim kata tu kata aja. Kuang, 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 kuang. Kan? Nak tidur pun tak boleh. Tak boleh nak tidur. Kuang, 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 kuang. Kata aja, lampiuk kata, bawah kati kata, atas kati kata. Dalam kopiah serupan kata. Tak? Semua kata. Macam mana nak buat? Kan? Dan akhirnya Allah Ta'ala tu hantar apa? Adam, darah. Darah maksudnya kan air yang diminum oleh kaum Kipti ni jadi darah. Air yang diminum kata mandi pun darah. Semua darah. Tapi kalau kaum Bani Israel minum benda tu, dia tak jadi darah. Bila air itu berpindah kepada kaum Kipti, kaum yang menindas kaum Bani Israel ini, maka dia tukar jadi darah. Nampak? Itulah pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku pada zaman dulu. Jadi benda tu tak mustahil zaman sekarang. Allah Taala boleh hantar berbagai-bagai jenis tentera dia. Tenteranya kan? Walillah jududus samawati wal ard. Bagi Allah Ta'ala itu tentera di daratan dan juga tentera di lautan. Kumal, kutu-kutu, kata-kata, apa yang ada semua. Kan? Bakteria. Dulu apa lagi? SARS kan? SARS. Apa benda tu? Lepas tu yang babi tu apa? JI. Penyakit JI tu tuan. Tengoklah dulu JI. Semua risaulah bila kena JI tu. Dia dah serang tu, tak tahu nak cakap apa. Baik. Yang ke-10, jadi Allah Ta'ala berhak melimpahkan rezeki sebanyak-banyaknya pada siapa yang dikenakinya tanpa perhitungan dan gangguan daripada mana-mana pihak. Kerana Allah Ta'ala sendiri sahaja yang berkuasa secara mutlak untuk mengatur dan menetapkan sesuatu perkara itu mengikut pilihannya yang tertakluk di bawah qada dan qadar. Di mana manusia itu tidak berhak untuk membuat pilihan dan menolak qada dan qadar serta dengan pilihan Allah. Semakna kalau Allah Ta'ala ada memilih, pilihan itu tidak ada siapa yang boleh menolak lagi. Kita hakikatnya kena terima pilihan itu, sama ada baik atau buruk. Tapi sebelum Allah Ta'ala membuat pilihan, kita manusia ada usaha. Usahalah supaya jangan ada bala bencana. Kita tak nak bala bencana berlaku pada kita. Semakna contohnya maksiat jangan buat. Maksiat jangan buat, perzinaan jangan buat, buang anak jangan ada dan sebagainya. Jadi kerana kalau benda tu dilanggar, kan, manusia tak nak berkahwin, manusia lebih suka berzina, kan, buang anak sana, buang anak sini, anak zina banyak dilahirkan dan sebagainya. Tu semua mengundang bala bencana daripada Allah. Allah Ta'ala boleh
Datang ke balai bencana, taufan, ribut, taufan, apa benda semua boleh. Baik. Bila benda tu dah datang, kita nak tolak pun dah tak boleh. Rumah, kalau ibu taufan, rumah semua habis. Diangkut dah. Gempa bumi berlaku, habis semua tenggelam. Macam berlaku kat mana tu? Kat Palu kan? Memang Palu lah. Palu memang di Palu. Macam tu. Besok kita janganlah kena di Palu pula. Macam kena kat Palu tu. Habis tuan-tuan, habis tenggelam. Nampak? Kuasa Allah Ta'ala. Sebabnya maksiat janganlah dilakukan. Nampak orang buat maksiat, kena tegur. Kena tegur kan? Buat laporan kan? Report pada pihak berkuasa dan sebagainya kan, mana dakwah bilhal, sama ada dakwah secara lisan ataupun dengan kuasa, dengan lidah, dengan tangan dan sebagainya, mana kena buat sesuatu tindakan supaya benda tu jangan terus berlaku, kerana benda tu boleh mengundang balak daripada Allah. Ribut topan boleh datang, habis rumah kita semua diangkut dia. Nak buat rumah memanglah duit. Nak buat rumah bukannya satu benda mudah. Banyak duit terpaksa dikeluarkan. Sebiji rumah harga dah berapa kan? Renovate rumah pun kadang-kadang sampai 10,000. Buat dapur sikit 10,000. Tambah air depan sikit dah 20,000 tambah. Kan? Tiba-tiba ribut topan datang, habis semua dan KL. Kotak putih mata orang. Boleh fikir balik mana cik duit kan? Duit habis pun dah terbang dah. Angin dah diangkut, dah atap semua dah angkut. Fikir juga mana cik duit ni, nak repair balik rumah ni dapat. Tu cara dia, kena jangan ada maksiat. Tu aja. Kalau ada maksiat bila. Baik. Allah Taala menyebut Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana Allah lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Surah Al-Qasas ayat 69, 68. Maksudnya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Dialah tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain daripada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah Taala dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengan dia. Daripada apa-apa yang mereka sekutukan dengan dia. Okey, habis tentang pengajian kita malam ni, perbincangan insya-Allah. Akan datang kita sambung lagi berkenaan dengan qada dan qadar. Tak habis lagi insya-Allah. Okey, saya buka pertanyaan kalau ada persoalan. Tak ada? Okey, tak ada. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa ma'luman taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasiyana fataya alimna wa lana qulubana min nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an mahmuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta al-qadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli.